Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati pengurusi, pengacara majlis, para imam, ahli yang terkuasa Surau Al-Amin, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 8 hari bulan 10 2022 bersamaan dengan 11 hari bulan Rabiul Awal, 11 Rabiul Awal 1444 kita ni, 1444. Kita masih lagi dapat bersama dalam majlis ilmu yang membincangkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun disebut dengan nama tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sudut sejarah, hari ini di antara hari yang bersejarah dalam sejarah Islam ini, kerana para ulama ahli siyar, ahli sirah, yang disepakati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lahir pada tahun gajah. Tahun gajah ini siapa dia boleh jawab, kita akan beri hadiah lah, insya-Allah. Tahun gajah orang tahu belaka tanya, bila Nabi lahir? Tahun gajah. Tapi bila tahun gajah? Dia tahu main tahun gajah. Jadi yang kita kena fakta sekarang, tahun gajah tu bila? Dan juga di antara perkara yang disepakati juga oleh ahli siyar, iaitulah tentang bulan kelahiran Nabi, Rabiul Awal. Namun mereka berselisih tentang nak menetapkan hari, tarikh, hari Isnin. Hari Isnin Rabiul Awal, tahun gajah, tapi tarikh dia bila? Jadi ada pendapat, contohnya pendapat Ibnu Ishaq mengatakan 12 Rabiul Awal. Ada juga pendapat yang lain pula, iaitu mengatakan tahun pertama serangan tentera bergajah itu iaitulah pada 9 Rabiul Awal bersamaan dengan 20 April 571. Tulis sejarah tu. Ada kata 9, ada kata 12. Tapi kita Malaysia ni jangan duduk minta cuti banyak. Dia ada cuti 9 hari bulan, ada pendapat cuti 2 hari. Akhir kali kau duduk cuti ya kita ni. Adanya kata 2 Rabiul Awal, ada kata 8 Rabiul Awal. Yang pentingnya bagi kitanya Nabi sallallahu sudah lahir dan baginda juga sudah wafat ketika berumur, Nabi umur dia 63 tahun, wafatnya pada waktu duha hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun yang ke-11 Hijri. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bila mari tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengapa kita kena belajar ilmu sirah? Sebagaimana kata di para ahli pengkaji, kalau orang lain kita panggil ilmu sejarah, orang lain ilmu sejarah, tapi Nabi orang tak panggil sejarah, dia panggil sirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia panggil ilmu sirah. Sebab apa dia tak panggil sejarah? Kenapa dia panggil sirah? Jadi yang kita nak belajarnya, seorang tokoh ulama, nama dia, gelaran dia Sultan Ulama. Dalam dunia ni kalau sebut sultan ulama,
Gelaran ini diberi kepada seorang tokoh pejuang Islam, nama dia Izzuddin bin Abdus Salam. Mati pada tahun 660. Dia ni dekat dengan zaman dia tu, dekat dengan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Izzuddin Abdus Salam ketika membincangkan tentang kelebihan Nabi, dia kata apa? Wa'lam annahu la adaba ka'adabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada adab yang paling cantik sebagaimana adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala khuluqa ka khuluqihi. Tidak ada akhlak yang paling mulia lebih daripada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman aradallahu bihi khaira, sesiapa yang Allah nak beri kebaikan kepada dia, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang mendapat kebaikan. Apa Allah Ta'ala bagi? Waffaqahu lil bahsi an akhlaqihi wa liqtida'i bihi. Orang ini akan mengkaji, meneliti, menyelidik tentang akhlak Nabi dan mengikut akhlaknya. Kalau kaji saja tak ikut, itu kita tak ada. Agama kita ni bukan agama teori, bukan agama nostalgia. Agama Islam, agama amali, bukan nostalgia. Sebab tu bila kita belajar, kita kena ikut iqtida. Liyatakhallaqa bihi, kita kena berakhlak sebagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam semampu mula kita, setakat mana yang boleh kita capai. Kita nak 100% memang mustahil lah nak jadi, tapi akhlak yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlak yang mampu diikuti oleh umat dia, kecuali perkara-perkara khususiyah yang Allah beri khas untuk Nabi. Sebab Tuhan kata khassatan laka min ini khas untukmu, bukan untuk umat. Maka sunnah itu tak boleh diikuti. Contoh, Nabi SAW diberi kuasa berkahwin lebih daripada 4 orang. Kalau ada orang nak ikut, tak boleh. Hak diberi 4 apa tak ikut-ikut dah. Nah, apa lagi nak hal lebih? Kita berani sebut sini sebab muslimat tak marah dah. Dia kata nakut belakang ada tu. Nah, kau berani. Baik. Wa ma min ahadin illa qad ham wa qad hamma wa lamma. Setiap kita ni ada cebisan-cebisan, sudut-sudut tertentu yang kita boleh ikut, yang kita mampu buat untuk mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa sa'adata man istanna bi sunnatihi. Maka betapa bahagianya orang yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqtada bi siratihi, dan mengikut sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wamtala qalbuhu, penuh dalam hati dia cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara yang besar, perkara yang kecil, dan segala perkara, sebagaimana firman Allah Taala dalam surah Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kamu betul-betul sayang kepada Allah, ikutlah aku. Jadi Nabi suruh ikut dia. Yuhibbukumullah, nasya Allah Ta'ala akan sayang kepada kamu. Satu, tuan-tuan tanda kelebihan ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yuhibbukumullah, Allah sayang kepada kita. Apalagi kita nak atas dunia ini untuk perjalanan akhirat, apabila kita mendapat kasih sayang Allah azza wa jalla. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah Taala ampunkan dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim. Allah perkenalkan diri dia yang bersifat dengan ghafur, maha pengampun, rahim, sangat kesian belas dia kepada kita. Itulah sebagaimana kata di Al-Imam Izzuddin rahimahullah dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Tajuk yang kita nak bincang, saya bukan nak tajuk sirah tu panjang. Tajuk yang kita bincangkan di sini para jemaah sekalian, iaitulah amalan-amalan yang di petunjuk Nabi sallallahu dalam amalan seharian kita. Apa yang kita nak buat. Kita ni kalau kita bercakap banyak, boleh je bercakap, tapi dari sudut amali, dari sudut apa yang patut kita buat, mungkin kita akan susah. Sebab garis panduan tu sudah ada, tapi bagaimana kita nak melaksanakan kalau kita semua kita bercakap Nabi ni dia berdiri sampai bengkak kaki, jadi kita pakai senyap saja dan tak mampu saya.
Kenapa kita tidak ambil apa yang Nabi SAW ajar yang mudah-mudah kepada kita? Sehingga kan bila mari 3 orang sahabat nak keluar daripada landasan kemanusiaan biasa, Nabi larang. Ingat tak cerita 3 orang pemuda mari siasat rumah Nabi SAW? Apakah amalan Nabi di rumah dia? Isteri bagi tahu lah, Nabi kita solat gini, Nabi kita kadang-kadang dia puasa. Jadi 3 orang pemuda ni buat keputusan. Yang seorang kata, aku tak nak kahwin, nak ibadat terus. Yang seorang lagi kata, aku tak nak makan dah siang hari, nak puasa terus. Yang seorang ni pula, aku tak nak tidur malam, nak tahajud. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita dengar orang lagu ni, no, oh dia ni tahajud siang malam, tahajud malam tak tidur, siangnya puasa. Agak-agaknya pakat nak buat menantu kah? Waroknya dia tu. Tapi baginda Nabi SAW, dia tengok dari sudut lain. Dari sudut cara orang ni membawa kepada sifat ghulu, sifat melampau. Sebab kalau tak tidur terus, apa yang dia akan boleh buat di siang hari esok? Bagaimana dia nak bekerja? Bagaimana nak cari rezeki? Adakah malam dia tahajud, siang dia tidur? Rezeki Allah, boleh ke macam tu? Tak. Kalau orang tu berpuasa sepanjang hidup dia pun tak larat nak buat kerja juga. Maka Nabi perbetulkan. Dia kata, tak, aku solat dan aku tidur, aku berpuasa dan aku juga berbuka puasa, aku berkahwin dengan isteri-isteriku, dan dialah orang yang paling takut pada Allah Azza wa Jalla. Maknanya Nabi kita selalu akan kembalikan landasan orang yang agak lebih kapasiti kelajuannya laju, maka dia kembalikan kepada hak laju kebangsaan. Ya, maknanya hak laju kapasiti manusia tak boleh lebih daripada yang ada itu. Jadi kenapa kita nak lebih? Jangan rasa kita ni hebat. Karena itulah para jemaah sekalian, bila kita kata amalan-amalan gaya yang diajar oleh Nabi SAW sangat mudah. Tuan-tuan jangan takut bila kita kata, oh ceramah kita tajuk malam ni amalan-amalan sunnah yang diajar oleh Nabi SAW. Tuan-tuan jangan takut, sebab tidak ada amalan yang berat. Betul kata berat tu? Kan Nabi kita sampai bengkak kaki, itu untuk dia. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu. Orang yang muslim bangun bertahajud. Jadi Nabi SAW dia ada kapasiti lain, dia ada kuasa lain. Allah Ta'ala beri kepada dia kuasa turbo yang begitu kuat, sehingga dia boleh solat sampai bengkak kaki. Kita ni tak ada bengkak kaki lagi. Nah, tak sakit kaki pun lagi. Tak solat dah. Ini macam mana dah? Baik, mari kita siasat. Bolehkah kita kata siasat? Ataupun kita bongkar sedikit tentang al-hayatul yaumiyah, program harian sepanjang hari dalam hidup Nabi SAW, untuk kita lihat apa yang patut kita lakukan dan apa yang tak sepatutnya kita buat. Apa yang patut kita laku dan apa yang tak sepatutnya kita buat. Jadi para jemaah sekalian, jangan takut kalau kita kata hak Nabi ni tak ada berat. Yang kita rasa berat, yang kita rasa pelik itu bukan hak mari daripada Nabi SAW. Memang akan berlaku benda yang pelik. Nak solat 1000 rakaat satu malam, nak habiskan zikir juta-juta, kena pergi bertapa dalam gua, itu tak ada. Kita ada pertapaan dalam Islam ni, ada ke bertapa? Ada? Siapa dia boleh jawab? Iktikaf lah. Tak, iktikaf dalam masjid, okey, duduk dalam gua. Siapa dia suruh duduk dalam gua? Dia kata ada. Kan nanti hadir akhir zaman, Nabi SAW telah beritahu pada waktu itu orang yang duduk dengan kambing dia dalam hutan lebih baik daripada itu waktu fitnah. Zaman tu dia panggil zaman fitnah. Kita nak mencampur orang, kita tak berani pada masa itu. Sekarang ni kalau kita fitnah zaman kita ini, kita bercampur orang lebih baik ke baik kita duduk seorang? Zaman kita hari ni, baik duduk dengan orang ke baik duduk seorang? Baik bercampur. Nabi sebut kata orang yang bercampur dengan orang, dia sabar menghadapi ujian lebih baik daripada orang yang bersendirian yang tidak sabar dengan ujian. Jadi alhamdulillah. Maka Rasulullah SAW dia punya pagi, kita mula dengan subuh. Baginda Nabi SAW iza asbaha,
Bila masuk waktu subuh, yang pertama sekali dia letak agenda kita ni, iaitulah solat raka'atayil fajri. Kita kena solat sunat subuh. Besar mana kelebihan solat sunat subuh ni? Dalam hadis Nabi kita beritahu, raka'atayil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat je kita solat sunat subuh. 2 rakaat solat sunat subuh lebih baik daripada kita milik dunia dan isi kandungan. Kita hari ni boleh milik apa pada atas dunia ni? Apa? Kereta kancil ada. Kereta zaman apa begitulah. Mana Nabi kita buat bandingan 2 rakaat je. Kata di para orang, wa kaifa bil fardi. Kalau sunat 2 rakaat fajar begitu besar lebihan, bagaimana dengan 2 rakaat rukun, 2 rakaat fardu subuh? Itu lebih lagi besar. Karena itu adalah hadis Nabi kita kembar di antara isya dengan subuh. Dia kembar betul. Man sallal isya fi jama'atin. Siapa dia solat isya berjamaah. InsyaAllah jangan lari, kita tunggu isya malam ni. Berjamaah. Selesai kita balik tidur. Esok ada program lain pula. Kemudian dia solat subuh pagi esok berjamaah. Apa kita dapat? Solat isya berjamaah paka'annama qama nisfal lail, seolah-olah dia sudah berdiri setengah malam. Pahala dia. Mari solat subuh esok, tambah lagi setengah malam, bermakna kita dapat bonus qiyamul lail dengan hanya kita solat maghrib, solat isya dan solat subuh berjamaah. Jadi kena masuk dalam agenda hidup kita ni, 2 ni tak boleh lagi. Subuh dengan isya dengan subuh mesti di masjid. Dia kata maghrib tak sebut tu. Ya, jangan duk celah lah dak. Maghrib tak sebut. Maghrib ada agenda dia. Di bulan Ramadan, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita akan dapat 2 kali qiyamul lail. Macam mana kita nak dapat 2 kali qiyamul lail di bulan Ramadan? Macam mana? Dalam hadis kan, hadis jangan lari di tengah jalan. Ingat tak? Nabi kata apa? Innahu man qama ma'a imami hatta yansari. Siapa dia bersolat tarawih dengan imam sampai sudah. Jangan lari di tengah jalan. Nanti kita bagi orang tulis banner besar-besar. Tajuk dia jangan lari di tengah jalan. Solat sampai habis. Siapa dia solat qiyam Ramadan, kita panggil tarawih, bersama dengan imam sampai sudah, kutiba lahu qiyamul lailatihi, ditulis pahalanya dia berdiri 1 malam. Artinya kalau kita mari solat subuh, solat isya berjamaah, kemudian kita solat pula tarawih berjamaah sampai sudah, jangan lari, kemudian kita datang balik solat subuh, bermakna kita sudah meraih 2 qiyamul lail 1 malam. Alhamdulillah, sepanjang bulan Ramadan kita dapat 60 qiyamul lail. Banyak ke tidak pahala? Sebab itulah kata orang, Ramadan tu gedung khazanatul thawab, gedung pahala duduk di bulan Ramadan. Sehingga kan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ingat ada cerita Nabi kita naik mimbar bunyi amin. Naik tangga yang kedua amin. Naik tangga yang ketiga amin. Pelik. Kenapa amin ni? Amin tanpa doa. Biasa orang amin ni kalau doa, Allahumma fili amin. Ni tak ada apa-apa. Tiba-tiba je amin, amin, amin. Kelebihan para sahabat berbeza dengan kita para jemaah sekalian. Bila ada benda yang pelik yang dia tak faham, dia akan tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak diam, dia takkan cakap kedai kopi, Nabi buat apa tadi pelik ya? Kita kalau ustaz cakap tak faham, kita diam je. Itu selesa ustaz tu. Mari ceramah nak cerita apa saja pun ceritalah, tak ada orang tanya. Percaya belakang mana boleh, itu dia ustaz besar. Bila ditanya, Rasulullah SAW jawab, waktu aku naik mimbar tadi Jibril datang, maklumkan kepada aku 3 akta dibentang. Yang pertama, siapa dia sempat hidup bersama dengan 2 ibu bapa. Ibu bapanya dia tak khidmat sehingga dia tak sempat untuk masuk syurga dengan sebab ibu bapa. Ba'adahullah, Allah Ta'ala akan jauhkan dia daripada rahmat. Maka Nabi kata amin, setuju dengan undang-undang yang dibawa oleh Jibril tadi. Amin yang kedua, siapa dia sempat hidup di bulan Ramadan.
fansarafa falam yughfar lah. Ramadan berlalu, dia tidak mendapat keampunan. Kita kata Ramadan itu gedung rahmat yang begitu luas, peluang meraih pahala yang begitu banyak. Tiba-tiba keluar Ramadan 30 hari, awak tak dapat keampunan Allah. Layak ke tidak orang ini dijauh daripada rahmat? Jawabnya layak. Nabi kata amin. Amin yang ketiga, iaitulah mana-mana orang yang disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak berselawat. Malam ni berapa kali saya sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lebih dah daripada 20 kali balik. Berapa kali dah kita selawat? Selawat ke tak? Alhamdulillah. Dia kata selawatnya kena ada majlis. Siapa cakap ada majlis? Sebut je nama. Man zukirta inda falan yusalli alaik. Bahkan kata orang yang paling bakhil, Nabi kata orang yang disebut namaku dia tak selawat. Itu manusia bakhil. Manusia bakhil duit lain. Ini manusia bakhil tak mau. Sebab apa kata di para ulama? Kenapa 3 diberi? Sebab kita ni tak akan hidup kecuali melalui 2 ibu bapa. Tak ada orang mari daripada buluh betung. Tak ada. Orang mari daripada monyet ada tak kita ni? Dia seorang monyetnya. Nama apa? Pakcik tu? Apa? Darwin. Kita kata you seorang ya Darwin. Orang mari monyet kami tak ada. Kita mari daripada manusia. Mana sebab? Sebab wujudnya kita atas dunia. Sebab apa? Sebab ibu bapa. Manusia ni akan melalui hidup dia, akan menempuhi dosa, benda-benda yang tak baik, maksiat. Allah Ta'ala hatta mari musim, kata korang macam mesin pencuci mari Ramadan, tiba-tiba kita tidak ambil peluang. Dan kita nak bersihkan diri kita, nak mendekatkan kita kepada Allah kepada Ta'ala, tak ada jalan lain kecuali melalui jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah para sahabat radhiyallahu anhu. Mana peluang yang gitu ada. Maknanya siapa dia solat subuh berjamaah, solat isya berjamaah, kembar dua tu, bermakna dia sudah dapat qiyamul lail. Kalau dia bangun pula qiyamul lail sendiri, maknanya dia dapat lagi besar pahala. Sebab ada berpahala, ada yang pahala full. Beza ke tak beza ni? Apa beza berpahala dan apa beza pahala penuh? Lain tu. Macam Nabi SAW sebut, siapa dia solat di Masjid Quba? Di mana Masjid Quba? Tak ingat dah, Mana? Di Madinah. Jawab betul kalau berani. Ini bunyi tak bunyi ni macam Madinah. Tak. Masjid Quba Madinah. Nabi SAW bagi tahu, man salla man tatahhara fi baitihi, siapa dia bersih bersuci di rumah dia, dia pergi Masjid Quba. Dia solat 2 rakaat, dia boleh pahala sekali umrah. Sama ke pahala umrah dengan pergi buat umrah. Itu yang panggil berpahala. Macam kita tadilah, ditulisnya pahala qiyamul lail. Tapi orang yang bangun qiyamul lail sungguh lagi tinggi dia punya darjat. Tapi kalau kita bangun tak sempat bangun banyak pun, sempat bangun solat witir ya akhir-akhir malam, tapi kita ada aset pahala meraih pahala qiyamul lail. Kita kata alhamdulillah. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada solat subuh, tanda ni jadual ni banyak hurai ni tak sampai maghrib dekat sana. Pakai kita kat mana sempat lah dak. Nak kata apa? Masa kita ni terhad, kita kena sambung. Saya tulis sebuah buku, ambil cari buku ni. Dalam internet ada. Tajuk dia Sehari dalam Kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seharian dalam hidup Nabi. Kecil kita ni. Mampu baca untuk bulan Rabiul Awal ni boleh khatam insya-Allah. Tapi kena bacalah, kalau beli saja tak baca sampai bila pun tak khatam. Nama tajuk ni menarik. Sebab ana baca sebuah kitab nama dia Al-Yaumun Nabawi. Sehari dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia buat macam nilah, dia punya bernamik program. Nabi kita bangun pagi, apa yang dia buat lepas subuh, tengok dalam buku tu menarik. Tajuk dia Sehari dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas dia solat subuh, dia akan duduk di musalla dia, duduk di tempat solat di masjid dia tak keluar. Dia tak keluar sampai bila? Yang pertama dia akan baca zikir dia tu, zikir pagi. Kita adakan zikir pagi tu. Zikir waktu pagi tu ada. Ada, kita tengok buku ni zikir waktu pagi contohnya. Ini yang saya ambil ringkasan daripada buku Perisai Muslim. Kita pun tulis tajuk dia zikir waktu pagi.
untuk nak membantu sahabat-sahabat saudara. Zikir ni kita bagi percuma secara PDF. Kalau nak bagi hak cetak ni tak payah nak bawa. Dia zikir waktu pagi. Habis zikir, Nabi kita akan bercakap dengan sahabat-sahabat dia. Kadang-kadang dia tanya, hal minkum man ra'a ru'ya? Siapa dia bermimpi semalam, boleh cerita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat dia berkata dia mimpi tu, mimpi ni. Jadi bukan semua orang mampu. Dia bukan sunnah. Lepas subuh, imam paling belakang, siapa mimpi semalam tanya saya. Jangan. Bukan semua orang pandai takbir mimpi. Mimpi jangan ditafsir. Kalau kita tak pandai tak sah. Kalau orang baru cerita gini, baru ya ada seorang cerita, sahabat saya, dia ustaz juga. Lepas saya kuliah, dia pegang kitab, dia mari jumpa. Dia kata, ustaz, saya mimpi ustaz bantu saya, tolong cerita. Oh, dia kata, apa tafsir dia? Kita pun nak tafsir payah tu. Di tangan kita, tangan dia ada kitab yang kita baru kuliah dia. Kata ni, sebab ni dia nak suruh awak mengaji rajin tu. Sebab kita tolong awak, sebab bila beli kitab bertalaki kena istiqamah. Oh, dia pun semangat tu sebab dia mimpi dah. Wallahu alam, Allah Taala yang Maha mengetahui apa maksud sebenar tafsir mimpi yang nak tu. Jadi kita, Nabi dia tanya sahabat, orang tu kata mimpi ni. Jadi mimpi ni di antara ujian Allah Taala beri kepada kita, sebab mimpi tak boleh dikesan oleh orang lain. Tuhan dia je tahu. Jadi ada orang yang mengaku bermimpi. Oh, semalam saya mimpi. Kita tak nak engkar. Kerana itu apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu dia pergi Mi'raj, Isra, dengan tubuh dengan jasad, Abu Jahal marah. Mana ada? Tapi kalau Nabi kata aku bermimpi ke Baitul Maqdis, marah tak marah? Biasa orang mimpi. Itu perbezaan hujah para ulama Ahlussunnah yang mengatakan Nabi kita Mi'raj, Isra dan Mi'raj dengan tubuh dia, dengan jasad dia. Kalau Nabi kata aku pergi semalam dengan mimpi, orang pun tak marah. Macam kita tengok pagi esok ada seorang duduk tepi tangga masjid, setengah suka. Kau kenapa tersengih seorang ni? Allah, saya semalam mimpi jadi raja. Sudah ditabar, duduk di istana negara. Contoh dah ni. Kita bertanya lah dia, awak dah sarapan ke belum? Dia kata belum lagi. Mari ikut saya lah. Mimpi belit-belit lagu ni tak duduk tafsir apa. Moga kita tahu dah tak ada apa dia tu. Baik. Nabi SAW dia akan duduk sampai bila? Hatta tatlu'ash syams, sehingga matahari naik. Ni tengok dalam takwim kita di mana tu. Pukul berapa matahari naik? Syuruk 6.58 tak boleh solat tu. Hati-hati. Ada setengah kita ni dia silap. Bila tengok syuruk, dia kata solat sunat isyraq. La. Syuruk tu maknanya naik matahari, artinya sudah tamatnya waktu subuh. Waktu solat subuh tamat. Habis apa yang kita boleh buat, kita kena tunggu minimal dia 15 minit. 15 minit. Ada orang tengok video saya lama, dia kata ustaz kata dulu 10 minit. Dan saya tengok pejabat mufti kata 15, kita naikkan, upgrade sikit 15. Yang dulu tu cancel lah. Dia kata kalau terdesak boleh pakai yang dulu. 10 minit itu paling awal lah. Saya belajar dengan ahli pilot, dia cuba kira. Tapi eloklah kita ambil lebih masa. Kalau boleh setengah jam lagi baik. Setengah jam pula dah. Masalahnya SMS masuk tadi, kawan-kawan duduk darat di sana, kita seorang di masjid. Itu masalah. Bila masuk waktu, maka Nabi kita akan, barulah dia fi musa yazkuru hatta tatlu'a asy-syams. Nabi kita baik dia. Timbul lagi ada satu hadis lain yang Nabi kita berberitahu. Kata di para ulama, riwayat yang Nabi salat duduk lepas salat subuh sampai naik matahari, itu riwayat yang sahih. Nabi kita duduk di masjid. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang bertaraf RTM ni, kena ambil jadual hidup ni. Kau tak ada orang kerja RTM sini? Tak ada. Mana? Pandai dah. Ada setengah baca, kata kita tak ada kerja ke ni? RTM mana orang hak rehat tunggu mati dah sebab dia tak ada kerja dah. Kita duduk di masjid ni, zikir, baca Quran. Kalau ada kuliah subuh dengar. Kalau hari kerja tak ada kuliah subuh kan.
Jadi kita baca Al-Quran sendiri, habis satu juzuk, tamatlah masa tu insya-Allah. Dalam hadis Tirmizi, Nabi kata, "Man shallal salatal ghada fi jama'atin", siapa dia solat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk berzikir sampai naik matahari, melintasi waktu larangan tadi 15 minit, dia solat 2 rakaat, maka ditulis baginya pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Berapa kali sempurna? Ya kan? Itu pahala. Jangan pula lepas solat ni, mana nak pergi pejabat tabung haji, cancel dah pergi haji tahun ni, boleh pahala. Itu pahala bukannya lain. Macam kita baca 3 kul, 3 kali kul wallah, boleh pahala apa? Baca Quran. Jadi hari-hari khatam Quran saya ni. Nah, malam-malam di-update kat Facebook, alhamdulillah dah khatam Quran hari ni. Orang kata kau nak macam Imam Syafi'i nan. Nah, 2 kali sehari khatam Quran. Dia kata baca 3 kul ya. Baca keluar Allah 3 kali, macam bukan 3 kul. Baca keluar 3 kali khatam Quran, kita kata ini macam-macam orang ni. Jadi maknanya kalau kita duduk tadi yazkurullah sampai naik matahari, solat 2 rakaat sebelum kita keluar, diberi pahala, kutibalahu, ditulisnya pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna. Ada ini riwayat Tirmizi. Ada sebahagian ulama mengatakan sanad dia baik, ada mengatakan sanad dia lemah. Jadi kita kalau kita nak duduk, kita ambil yang baiklah sanad tu. Satu agenda. Jadi agenda ni boleh ke tak boleh kita buat? Kadang-kadang dia kata lama tu 1 jam. Tuan-tuan, kita kena ingat, apabila kita duduk dalam suasana yang disebut tadi, solat subuh berjamaah seperti di masjid lah, kemudian duduk berzikir. Kalau kita rasa mengantuk, betul ada kawan sebelah, boleh kita bercakap dengan dia, tak ada masalah. Tapi cakap pun kena jaga SOP. SOP dia je 2 ya. Yang pertama, jangan mengumpat orang. Yang kedua, jangan mengutuk orang. Itu SOP. Kalau nak cakap cerita-cerita zaman muda, cerita Nabi duduk dengan sahabat, dia kata zakaru min amril jahiliyah. Sahabat-sahabat sebut cerita zaman jahiliyah dulu gini-gini, Nabi tak marah pun. Tapi jangan masuk menyentuh hak orang, tak boleh. Kalau sambil-sambil duduk tunggu duha, duduk main mengumpat orang, kita kata lah, malaikat pun balik lah. Tak sempat nak tulis nak bagi pahala haji dan umrah. Malaikat dia ada SOP, ketat SOP dia. Selesai kita daripada solat, habis timbul lagi soalan, nak solat apa tu? Ada khilaf situ. Ada kata solat isyraq, ada yang ulama kata, Ibnu Abbas contohnya radhiyallahu anhuma, dia kata itu solat duha. Sebab aku tengok dalam Quran bil ashiyyi wal isyraq, dalam Quran kata, tengok-tengok isyraq hiya salatud duha. Jadi bila saya tengok dua-dua pandangan ulama ini ada, jadi kita kata, kalaulah kita ni orang tak ada kerja, kita solatlah isyraq. Andai kata kita ni orang sibuk, kalau keluar masjid ni memang tak jumpa sejadah dah kecuali zuhur, solatlah duha. Tapi solat duha, Nabi SAW wasanna Rasul salat duha, solat duha yang afdal ketika panahnya anak unta. Nabi kata dalam hadis, salatul awabin hina tarmudul fisal. Salatul awabin, solat orang yang baik-baik, orang yang ingat kepada Tuhan. Hadis itu sahih, yang awabin ni, yang kata solat lepas maghrib tu awabin tu, hadis itu lemah. Tapi yang sahihnya duha. Salatul duha nama dia salatul awabin. Kenapa solat duha ni nama salatul awabin? Kenapa? Sebab apa? Sebab waktu tu waktu orang sibuk dengan dunia. Orang ni pergi pejabat, ini pergi ke pasar, yang ni pergi ke ladang, ini pergi ke laut. Tiba-tiba hamba Allah Ta'ala ni mampu sujud kepada Allah Ta'ala. Itu dipanggil awabin. Jadi solat yang pada waktu yang susah, pahala dia naik. Solat duha nama dia salatul awabin. Solat malam, ketika ditanya oleh para sahabat, ayu salati afdal, di manakah solat yang paling afdal, solat sunat? Nabi kata salatun fi jawfil lail, solat di tengah malam, di akhir malam. Sebab waktu orang tidur kita bangun. Solat duha waktu orang sibuk kita solat. Kena letak dalam agenda. Berapa rakaat solat duha? Paling minimum 2 rakaat. Yang eloknya kita buat 4 rakaat. Elok lagi kita buat 6.
8 rakaat tu ada, itu dari amali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih ada riwayat kata sampai 12 rakaat. Maknanya agenda kita pada setiap hari, para jemaah sekalian, jangan lupa solatul duha. Ada segala orang menamakan solat duha ni dengan solat nak kaya, dia kata. No. Ni puak-puak ahli-ahli bisnes ni, dia namakan solat duha solat penarik. Penarik apa ni? Penarik rezeki. Siapa dia nak rezeki, solat duha. Anak sekali tu pergi dekat dengan pejabat kerajaan di bandar lah. Tengok orang masuk dalam surau tepi pejabat tu, bawa file belakang file. Masak solat duha apa dia? Kata solat apa ni? Solat duha. Kenapa solat duha? Sebab ni nak pergi betang file, nak minta projek. Jadi solat duha tu dipanggil solat minta projek. Salah ke? Tak salah. Tetapi kita nak projek yang paling besar dalam hidup kita ni. Projek apa? Projek syurga ni. Projek atas dunia ni, kalau kita kaya setara mana pun, kita tolong cari harta ke orang lain je. Betul tak? Kita ni sibuk-sibuk sana, pergi sini, tak sempat nak tidur, tak sempat nak rehat, tak sempat nak ibadat. Sebab apa? Mencari harta. Harta untuk kita ke untuk orang lain? Harta tu untuk kita, untuk orang lain. Itu apa nak jawab dia ni? Pernah satu hari Nabi tanya sahabat, siapa di kalangan kamu harta orang lain lebih dia sayang daripada harta dia? Siapa dia? Sahabat kata, la ahad, tak ada seorang. Semua harta kita sayang. Nabi kata, la, harta kamu ma akala fa'afna, apa yang kamu makan yang sudah jadi baja. Wa ma labisa fa'abla, apa yang kamu pakai sudah lusuh. Wa ma anfaqtum, apa yang kamu sedekah, yang kamu nafkah, yang kamu infak, yang kamu wakaf, yang itu yang di harta kamu. Wa ma siwa zalik, yang lain daripada itu semua harta orang belaka. Baru kita nampak sekarang ni kita cari harta untuk kita ke untuk orang? Mengaku dah dia. Apa macam mana saya nak dapatkan harta untuk kita? Sedekah, infak. Tengok masjid kita nak apa lagi tak cukup, kita bagi. Dia kata kalau kita sedekah sekarang ni bahaya. Saya tak tahu umur kita berapa tahun lagi nak guna duit. Kalau kita takut, dalam Islam buka satu ruang, satu sistem, nama dia al-wasiyah, sistem wasiat. Dalam hadis Nabi kata tidak layak bagi seorang mukmin yang ada kerja besar, dia tidur 1 malam 2 malam, wasiatnya belum ditulis. Kita nak tanya kita semualah, berapa wasiat dah kita tulis untuk dunia kita, untuk akhirat kita? Berapa wasiat dah tulis? Berapa lama lagi nak hidup? Itu soalan. Kalau tidak kena tulis. Tulis kita tangan tak apa, kita tulis sendiri, kita tanda tangan je. Harta bapak kamu ni, setelah kita tengok anak kita alhamdulillah sihat walafiat, yang ni sudah jadi guru, yang ni jadi engineer, yang ni jadi pilot, yang ni macam-macam kerja, masing-masing ada harta dah anak kita pun. Dah kita tinggal lagi harta kita 3 juta contohnya dalam aset. Kalau bagi sikit kan dia kata sikit tu tak. Cakap dikit aja, jangan cakap bukan orang kampung ni. Kita betul wasiat 1/3 daripada harta aku lillah. 1/3 daripada harta itu kan Allah Ta'ala. Jadi anak kita bila kita mati, 1/3 kena bagi kepada Allah. Maknanya kita kena wakaf di mana-mana tempat yang sesuai yang kita pilih. Azan, kita break dulu. Ini SOP di sini bagus, dia break azan. Ada setengah masjid di kampung tu dia tak break, dia gugurkan azan. Kita kata la, azan tidak digugurkan. Itu bahaya, gugur satu sunnah. Ini baru kita baru duha baru ni, tak sampai ke maghrib lagi ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله Allahu أكبر Akbar. لا إله إلا الله La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabb hazal. Baik para jemaah sekalian, alhamdulillah Allah Taala beri banyak kita peluang. Di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tak boleh ditinggalkan iaitu azan. Azan ni bukan setakat di masjid. Andai kata kita bermusafir, pergi travel, pergi piknik ke, pergi ke pantai ke, pergi mana naik bukit ke, tak, kita gatih basikal sampai waktu solat, falyu'azzin ahad. Nabi kata bila kita berjalan, salah seorang pada kamu kena azan. Sebab kelebihan azan tu besar. Orang yang azan, muazzin, di akhirat esok tinggi panjang tengkuk dia. Dia bukan macam zarafah, makna tinggi comel kan. Dan setiap yang didengari, suara didengar oleh batu, kayu, pokok-pokok, semuanya menjadi saksi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi kita sebut siapa dia dengar azan, hendaklah dia kata seperti muazzin cakap, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai sudah. Kecuali hayya 'alataini, dua hayya, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita kena tukar kepada la haula wala quwata illa billah. Kenapa kita kena tukar situ? Apa sebab dua hayya 'alataini kita kena tukar kepada la haula wala quwata illa billah? Kenapa? Ya. Sebab orang yang boleh menyahut seruan ini hanya orang yang dibantu oleh Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat yang sampai ke masjid kata alhamdulillah. Berapa ramai orang yang dengar azan, dianya sihat wal afiat, tak ada kesibukan apa-apa, tapi hati tak tergerak untuk ke masjid. Ramai ke tidak? Ramai. JK masjid puas fikir dah macam mana nak tarik dia orang supaya mari. Macam-macam buat anugerah lah, buat hadiah lah, macam-macam. Nah, nak kata. Tapi kalau hati tak mari, tak mari. Bila sampai di sini saya suka bawa satu kata-kata daripada tokoh ulama nama dia Ibnu Ijlan. Dia kata quwwatul mu'min fi qalbihi. Kekuatan orang mukmin duduk di hati, bukan setakat duduk di kaki. Sebab kita tengok berapa ramai orang tua-tua yang bertongkat dipimpin pergi ke masjid. Hak muda-muda sihat wal afiat tak sampai. Berapa ramai kita tengok orang tua-tua yang sanggup berpuasa pada musim panas. Kita hak muda musim sejuk pun tak puasa dah. Itu dia kata kuatul mukmin. Jadi kita biarlah kuat. Masa Allah Taala sebut, Nabi ajar bila sampai hayya 'alas salah kita mengaku la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan untuk pergi ke masjid ni kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah. Allahu Akbar. Jadi kita kena tengok dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah bila kita sampai mari. Selepas dia habis azan, kita kena selawat Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, baru kita jawab Allahumma rabb hazihi da'wati tamah sampai ke akhir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia buat ikut format tadi, jawab azan, berselawat, kemudian minta doa kuasa syafaat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, halat lahu syafa'ah yaumal qiyamah, orang itu berhak menerima syafaat pada hari kiamat. Kita nak syafaat ke tidak? Payah ke tidak dapat syafaat? Rasa macam senang. Tapi kalau tidak ada kuliah ni,
Contohlah tak? Berapa ramai yang duk bercakap waktu azan? Buat dia duk kat tangga masjid contohnya, tak ada jawab-jawab juga azan. Sebab itulah Allah Ta'ala yang bagi taufik kepada kita, mudah-mudahan kita termasuk di kalangan ini. Tapi jangan gugurkan azan. Banyak masjid-masjid yang tak ada SOP, kena berhenti waktu azan ni, dia langgar aja, habis kuliah terus qamat. Kita kata kenapa begitu? Azan tu syiar. Azan tu syiar Islam, salah satu daripada sunnah yang tidak boleh digugurkan. Baiklah, selesai daripada kita solat duha. Solat duha tak kira lah di rumah ke, di masjid ke, boleh mana-mana. Yang pentingnya sebelum kita keluar masjid, setelah kita tunggu tadi, kita dah tunggu solat subuh berjamaah, jangan keluar masjid kecuali kita solat 2 rakaat. Ingatlah solat duha apa boleh, solat apa, solat Nabi tak sebut solat rakaatain, dia sebut solat 2 rakaat. Kemudian bila balik ke rumah pada waktu pagi tu, apa yang Nabi kita buat sallallahu alaihi wasallam? Wa amma fi baitihi syarif, bila sampai di rumah, kita tak boleh nak tanya orang lain. Kita kena tanya siapa? Kita kena tanya isteri dia. Wa qad su'ilat Aisyah. Orang tanya Aisyah radhiyallahu anha, "Ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu fi baitihi?" Nabi buat apa di rumah? Apa dia kerja dia buat? Relax. Faqalat, Aisyah kata, "Kana basharan minal bashar." Bila sampai di rumah, dia bersifat dengan manusia macam orang lain juga. Yafli thawbahu wa yahlubu syatahu wa yakhdumu nafsahu. Mana dia ambil, kalau kain dia tu kain koyok, kita kata dia jahit balik. Dan kalau ada kambing dia, dia boleh perahkan susu. Dan dia juga khidmat diri. Mana dia sendiri pergi mandi ke, pergi ke tandah ke, pergi apa. Yang pentingnya Aisyah kata amalan dia amalan manusia. Itu satu riwayat. Wa fi riwayatin, dia kata kana yakhitu saubahu, dia jahit kain baju dia. Nabi ni pandai jahit. Kita yang ada ni, berapa orang yang pandai jahit? Tak ada. Ya, sekarang kalau baju kita koyak, tercabut dia punya butang baju, boleh pandai ke pasal? Pandai? Kemah dia. Tak ada. Kenapa? Wa yakhsifu na'lahu, dia jahit juga selipar dia kalau cari. Allahu akbar, selipar dia cari. Selipar Nabi cari. Subhanallah. Nah, selipar kita kasut berkilat macam pun. Wa ya'malu ma ya'malur rijal fi buyutihim, dan dia buat kerja-kerja bantu isteri dia di rumah. Tak salah kita. Ya, dia katakan yakunu fi mihnati ahlihi, dia bantu isteri dia di rumah. Mana kalau isteri duk masak, kita tolong potong bawang ke, potong dia punya makanan. Kita ni kadang-kadang jadi ego. Tama-tama kalau ada keluarga mari menjaga rumah, kita nak pasang pinggir tak berani. Kalau suami turun jemur kain, orang sini panggil jemur ke apa dia? Jemur kain. Turun bawa kain, tolong jemur kain kat bawah. Rasa-rasa orang ambil gambar sebelah tak? Viral juga dia tu. Pak Haji tu mari macamnya. Apa yang peliknya tengok Nabi kita yakhsifu apa ni, jahit baju dia, wa yakhsifu na'lahu, dia kana fi mihnati alihi, dia bantu kerja isteri di rumah. Tak salah, tak ada masalah kita. Tapi kita rasa tak standard macam-macam. Kita kena buat. Tolong isteri itu satu khidmat yang baik. Dia khidmat pada kita, kita khidmat untuk dia. Suka isteri kalau macam tu dah. Tak payah masuk Facebook lah. Ni suami contoh. Dia biasanya kalau puji sangat-sangat, lama-lama dia keji. Sebab tu jangan puji kuat. Sekarang ni orang puji kuat isteri ke suami dalam Facebook. Macam tak ada orang lain atas dunia ni. Lebih pada dia seorang yang baik lah. Jangan. Allahu Akbar. Tapi ingat, khidmat. Fa iza hadaratis salatu kharaja ila salah. Nabi kita apabila masuk waktu salat, dia tak kenal lagi dunia, terus salat. Sepatutnya kita macam tu juga. Alhamdulillah para jemaah sekalian, kita sekarang ni bukan macam zaman Nabi. Zaman Nabi orang nak tengok waktu salat, dia tengok langit. Kita sekarang ni Masya Allah, bergantung kat rumah kita tu takwim waktu salat. Betul tak? Yang ni PIBG sekolah gantung satu. Yang ni hak masjid gantung. Ini YB bagi gantung lagi. Tapi tak jumpa juga waktu salat. Macam mana nak buat? Waktu salat ada, tapi tak jumpa waktu salat. Sebab apa? Tadi quwwatul mukmin fi qalbihi. Tak ada.
Allahu Akbar. Kita kena ada. Saya di pondok saya tu ada pak cik ni, cikgu pencen. Kalau cikgu ni masuk, pelajar-pelajar hodok main tu dia tahu dah. Orang ni masuk 10 minit lagi nak azan. Dia punya jam loceng budak-budak dengan pak haji ni masuk. Dia jadi jam loceng. Jadi kita nak juga ada jam loceng yang masih masjid kita ni. Kalau dia tu mari tu, nak azan tu. Kalau bila mari tu lain macam. Orang lain dia tidak bila pun. Biar kita, mana kita dalam program kita ni, Allahu Akbar. Baik, bagaimana pula dengan gaya makan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Macam mana? Kata di para ulama, makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara cara dia makan, dia zaman dulu dia punya wajbah bukan macam zaman kita ni. Kita lihat sekarang ni berapa kali makan satu hari? Cakap betul? Sarapan lagi? Pukul 10 makan pula. Tengah hari, petang, belum maghrib, petang belum ada, malam 5 kali. 5 kali. Dia zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yakulun 2 kali satu hari. Dia kata dia satu dia panggil makan ghada, satu lagi dia panggil makan asya. Dia panggil ghabuk, yang asya tu makan petang. 2 kali je. Itu pun kalau ada makanan. Kalau tak ada makanan, dia puasa je. Ada kalanya sekali sehari dia makan. Hei, pelik tu Ustaz. Macam mana pula boleh makan sekali sehari? Kita ni 5 kali pun rasa tak cukup lagi. Sebab perut kita diajar macam tu. Orang yang lebih obesity ni, ada satu mazhab baru sekarang ni, dia pergi ikat dia punya perut. Dia ikat. Saya tanya doktor yang nak buat tu, buat apa ikat ni? Dia kata kita nak hilangkan segenal nak makan tu naik ke otak, dia duk mikir ke nak makan. Oh, rupanya makan tu segenal. Mana zaman dulu dia hidup dia budaya dia makan 2 kali, kalau tidak makan sekali. Itu pun kata Aisyah radhiyallahu anha, ada kalanya kita tak makan pun. Rubbama rubbam inna kunna lanantaziru ilal hilal summal hilal. Ada waktunya kita duk tunggu 1 bulan mari tidak ada makanan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan kena ingat, itu rumah Nabi bukan rumah kita. Rumah kita kalau tak ada makanan kena pergi cari. Sebab isteri kita bukan macam isteri Nabi. Ada setengah orang, saya ikut Nabi, habis makanan tak ada, dia lah. Nabi kata kewajipan seorang bapa, seorang suami, ia telah menyediakan makanan keperluan kepada keluarga, kepada anak-anak, kepada isteri dan anak-anak. Jangan pula Nabi ni, Nabi tidak jadi masalah sebab keluarga dia tu macam tu, dia punya didik. Kalau kita boleh didik macam tu, didik lah. Dan di antara gaya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada menu khas. Tidak kata Nabi kita ni makanan dia ni menu dia makan. Walaisa fis sunnati, tidak, kita tak nak tetapkan dalam sunnah tafsil detailnya menu ataupun wajibat makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu orang duk jual tu makanan sunnah itu kebetulan je. Nabi kita bila dia di rumah dia ada khal, ada cuka. Biasanya cuka ni dia cicah dengan roti. Jadi Nabi kata ni'mal idam al-khal. Sebaik-baik lauk kita malam ni cuka. Sebab tak ada air lain. Kita pun kena belajar. Bila kita balik rumah, yang ada rumah kita nasi, gula sayur dengan ikan goreng. Kita kata alhamdulillah, inilah menu terbaik kita pada hari ini. Jangan pula cengek hidup nak makan dah. Oh lah, kau tak ada hak lain. Ada isteri pun malah macam ni apa ayalah. Dia main. Ini marah dia. Dia tidak ma'aba, kata dia Aisyah radhiyallahu ma'aba Rasulullah sallallahu ta'am qattu. Tak pernah Nabi kita mengaitkan makanan. Kalau dia suka dia makan, kalau tak suka dia tak makan. Itu je. Dia tak kata apa. Pernah Nabi kita makan dengan sahabat-sahabat zaman Khalid makan dok. Dok ni alhamdulillah saya boleh cerita sebab saya makan. Tuan-tuan dah makan dok? Kalau orang bawa mari sini makan ke tak? Tak apa nak makan tu. Kau nak bila? Boleh makan tak? Sedap gua tu. Jangan main. Bila sahabat makan, Nabi tak makan. Orang pun tanya, ya Rasulullah, kenapa tak makan? Sahabat-sahabat bimbang takut haram. Nabi kata tak.
Di kampung aku orang tak makan benda ni, tak biasa. Jadi maknanya dia akan maklumkan kita ni, kalau kita pergi rumah orang contohnya, orang sediakan makanan yang kita tak dimakan, seeloknya dimaklumkan, maaf lah, makanan sedap, hidangan yang begitu lazat, tapi penyakit saya tak dimakan benda ni. Gauk tak boleh makan kacang contohnya, darah tinggi tak boleh makan, kena maklum supaya tuan rumah tak terasa hati. Kerana itu bila malaikat mari rumah Nabi Ibrahim AS, Ibrahim ni cepat, rumah dia tepi jalan di Syam tu, orang nak pergi ke Palestin, nak keluar ni, laluan di situ. Jadi rumah dia tempat singgah, kerana tu ada selalu je makanan dia sediakan untuk tetamu masuk. Bila malaikat mari, dah ada apa ni, Ijlin Samin tu, apa ni, anak lembu yang dipanggang. Kita duk main kambing panggang apa masyhur. Rupa Nabi Ibrahim hari-hari duk jamu kambing panggang. Saya tak tahu hari-hari ke tidak, tapi menu dia nya Ijlin Samin. Malaikat dibawa pada malaikat, bila malaikat tak makan, dia terkejut. Khafa. Ibrahim takut. Ingat, malaikat bila tengok Ibrahim panik, terus dia jawab, inna rasul rabbil alamin, kami ni utusan Allah, bukannya manusia aku ni. Dia perkenalkan diri cepat. Macam tu juga gaya kita para jemaah sekalian. Bila kita pergi rumah orang, kalau kita tak nak makan, jangan senyap ya, bagi tahu illah kenapa kita tak boleh makan. Jadi malaikat dia kata kami ni malaikat dia tak makan. Kerana itu Allah lantik malaikat yang kawal kita. Kalau lantik manusia kawal kita, senang ya, kita tahu dia nak makan apa. Waktu nak pergi buat maksiat, bagi dia makan kenyang-kenyang, ambil. Jangan duk tulis lah kita nak malam tu senyap. Oleh kerana malaikat dia tak makan, dia tak ada nafsu, maka dalam ilmu tadabbur, kenapa disebut dua saja makhluk? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah kata aku tak jadikan jin dan manusia ni kecuali supaya mengabdikan diri pada aku. Jadi para ulama tafsir kata, kenapa tak sebut malaikat? Menarik soalan. Betul ilmu tadabbur Quran, ilmu yang cukup luas lah. Dia panggil bahrul la sahila lahu. Orang panggil lautan yang tidak berpantai, luas sekali. Lagi kita masuk, lagi kita tenggelam kita. Tapi kita boleh ambil mutiara. Sebab malaikat ni walaupun dia ada taklif tanggungjawab, tapi dia tak ada nafsu, tak ada perlawanan. Jadi kita tak tepi dia tu. Memang kamu ni jenis ahli syurga dah. Yang duk berlawan ni turun naik kita dengan jin. Sebab jin dia ada yang muslim, ada yang tidak muslim. Baiklah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia makan tamar, dia boleh guna 3 jari. Kita makan nasi boleh guna ke 3 jari? Tak ada. Maka Nabi sallallahu dia akan ajar kepada kita untuk makan. Nabi kata kul biyaminika, makan dengan tangan kanan. Samillah, makan baca bismillah, makan dengan tangan kanan. Itu je yang diajar. Jangan makan banyak. Maknanya dari sudut sunnah makanan, sukar kita nak ni sukar. Oh, dia kata kenapa bulan Ramadan semua pakat beli buah kurma? Buah kurma tu ada 2 dimensi. Satunya memang Nabi kita suka beriftar, dia buka puasa dengan rutab. Itu darjat yang pertama, rutab. Kat sini rutab payah nak dapat. Tapi ada sebahagian ulama kata buah tamar yang bertangkai tu, dalam kotak tu, itu rutab tu, bukannya tamar. Dia tamar yang kering. Tamar yang kering yang kita boleh simpan setahun pun boleh simpan. Itu tamar. Jadi rutab tu yang basah. Dia akan guna rutab dulu. Kalau tak ada rutab, tamarat, baru berpindah pada tamar. Kalau tak ada juga haswatan mak, dia akan minum air beberapa teguk. Dia tak pergi ke kuih muih, onde-onde teri mandi, tak pergi. Apa dia onde-onde teri mandi ni, tak payah ada orang ke sini. Yang penting kuih tak ada kuih, dia ada rutab, tamar, air. Itu tertib dia. Baik, kita nak kata adakah itu satu sunnah kerana dia ibadat. Tapi kita kena ingat, selain daripada sunnah Nabi SAW, dia ada sunnah tibbi, keelokan dari sudut kesihatan. Kita tak masuk situ. Itu semula panggil ustaz yang bagi kesihatan pula mari. Tetapi maknanya para ulama kata tidak ada satu gaya makan yang tersendiri. Nak makan apa, kadang-kadang dia makan daging. Nabi kita suka daging yang paha di atas tu. Itu daging sedap situ.
Ada juga riwayat lain dia makan. Yang pentingnya bagi kita adab makan tu sama. Kita makan dengan tangan kanan, makan dengan bila guna tangan kanan, guna sudu, guna garpu boleh tak boleh? Jawabnya tidak ada larangan. Yang ada larangannya garpu belah kiri tak boleh. Allah, simple sangat hidupnya. Kita bagi, biarlah. Kemudian Rasulullah SAW dia akan keluar pergi ziarah para sahabat. Dia pergi ziarah. Biasanya Rasulullah SAW kenapa dalam sejarah kata dia akan pergi ke Masjid Quba pada hari Sabtu, jalan kaki ke naik kenderaan, sebab ia tafaqqad, dia nak pergi siasat rakyat dia yang ada di sana. Kita tengok ada orang sakit di ziarah, kalau ada orang mati di solat jenazah. Dan Nabi juga pergi ke pasar. Di antaranya dia sebagai ketua negara, dia sendiri penguat kuasa majlis perbandaran. Lagi Nabi tengok, pelik dia ni, makanan dia ni. Tengok Nabi masuk ke tangan dia bawah, basah. Nabi tanya, "Ma hadza ya sahibat ta'am?" Apa ni? Oh, dia kata asabathu sama ya Rasulullah, kena air hujan ni. Nabi kata, kalau kena hujan letak atas lah, ataupun letak tepi. Ini yang basah, ini yang kering, harga lain. Nabi kata apa? Man ghasya falaysa minna. Siapa dia menipu, bukan daripada cara ikut umat. Artinya komprehensif hidup dia. Dia pergi ziarah orang sakit, dia berjalan, tiba-tiba mari orang yang berhajat, orang perempuan, makcik-makcik, ibu tunggal yang berhajat, nak bercakap, nak mengadu pada Nabi dengar. Simple lah hidup dia tu. Dan dia juga pergi siasat pula tentang di pasar-pasar, mana dia sebagai ketua negara tak boleh kita kata. Pernah kata di Jabir, Nabi kita panggil dia, kata intaliqu bina ilal basir alladhi fi bani waqif. Mari kita pergi tengok orang sakit tu yang pentingnya Nabi kita salah, dia berjalan, dia juga menyiasat tentang kehidupan sahabat-sahabat dia. Kemudian bila masuk waktu solat, itulah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila pergi masuk waktu malam, Nabi kita malam dia tak suka bercakap-cakap selepas isyak. Tak, dia tidur awal. Kita kalau kita boleh kekalkan tidur awal ni, yang pertama banyak faedah. Orang boleh tidur awal ni. Faedah yang pertama, kita boleh bangun awal malam. Sebab kita orang mukmin, hayatuna, kehidupan orang mukmin yang sebenar, waktu sahur tu. Itu waktu orang yang kuat jiwa. Kita tidur lambat, bangun lambatlah kita. Boleh bangun awal. Jadi orang tua-tua dia bangun awal sebab dia tidur awal. Nabi sallallahu tak bagi orang tidur sebelum isyak, dia takut solat isyak. Dan dia tak suka bercakap-cakap lepas isyak kecuali ada perkara besar. Pernah Nabi kita bermusyawarah dengan Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Kat isu peperangan, maka dia akan bincang. Kita pun kalau ada majlis kuliah, majlis ilmu contohnya lepas isyak, boleh kita belajar. Dan di antara perkara yang dibenarkan untuk kita bercakap selepas isyak, iaitulah hadisul zauj ma'a ahli. Percakapan suami dengan isteri dibenarkan berbual-bual sampai tengah malam, tak apa. Boleh jadi Nabi tahu dah, saya rasa. Kalau bercakap dengan bini tak ada 5 minit, bang, tidur dah orang tua ni. Oh, kalau cakap dengan kawan tak, duduk kedai kopi, tuan kena 3 kali gosok meja suruh balik, tak balik lagi. Dengan isteri tak ada habis, tak sempat lagi laporan nak bagi, tidur dah, tak aja ni Pak Haji ni tidur dah, kita baru nak buka. Nabi benarkan bercakap dengan isteri walaupun terlambat sikit tengah malam, kena bercakap. Sebab isteri zaman dulu dia tak pergi mana-mana, dia tak ada Facebook, dia tak ada grup WhatsApp. Kalau kita suami tak balik cerita, dia tak tahu apa berlaku di mana. Sekarang ni kita pula kena tanya dia. Nah, hari ni apa cerita berlaku? Oh, grup nombor 1 sekian. Masuk dalam grup masak apa hari ini pula. Maknanya dia tahu belaka dah. Tapi sebagai kehidupan manusia mesti ada percakapan. Kemudian bila dia bangun malam bertahajud, itulah kehidupan sebenar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita tuan-tuan boleh dapatlah dalam buku yang saya usahakan, tajuk dia Sehari dalam Kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menarik cerita. Kita akan baca sampai habis insya-Allah. Cerita tu menarik. Baiklah. Dalam sudut kehidupan kita sekarang ni, apa yang kita nak buat?
Maka Nabi SAW beri kepada kita dua perkara yang saya nak kempen. Yang pertama iaitu solat sunat, jangan tinggal. Dalam hadis yang diriwayat oleh Ummu Habibah radhiyallahu anha, isteri Nabi nama Ramlah, dia kata siapa dia jaga, siapa dia solat 12 rakaat satu hari satu malam. Berapa rakaat solat? 12 rakaat. Ini bukan tarawih ni. Bukan tarawih ni. 12 rakaat tu bermula daripada solat 2 rakaat solat sunat subuh. Solat fajar. 4 rakaat sebelum zuhur. Solat sunat qabliyah. 2 rakaat selepas zuhur. Berapa dah jadi? 8. 2 rakaat lepas asar. Lepas asar tak ada? Nasib baik. Pengurus sibuk ni dah dia kata. Mari mana mazhab mana lepas asar kita nak test tengok ya. Mana orang masjid ni peka. Alhamdulillah, tahniahlah. Setengah masjid lepas asar ada juga. Apa nak sudah. Kita pula pening jangan main. Lepas asar tak ada, kita dilit pergi lepas maghrib. Selepas maghrib 2, selepas isya 2, jadi 12 rakaat. Kata Nabi SAW, siapa dia jaga 12 rakaat ini, solat sunat rawatib yang muakkad ini, Allah Ta'ala akan bina sebuah mahligai dalam syurga. Nak kata nak? Orang Kelantan kata say ke tak say? Kenapa punya Kelantan say dia kata dah. Maknanya kalau kita tak boleh jawab dengan mulut, esok tak buat tak jadi. Kena istiqamah. 12 rakaat ni mesti istiqamah. Dia panggil sunat muakkad. Kalau kita tak sempat, kita kena qada. Contohnya kita mari orang dah qamat zuhur. Biasanya yang kritikalnya zuhur. Kita keluar pejabat orang dah qamat. Bila orang qamat tak boleh solat sunat. Jadi kita solat dulu dengan imam. Selepas solat zuhur, kita kena solat 6 rakaat. 2 rakaat ba'diyah, 4 rakaat qada qabliyah. Niat qada, saja aku qada qabliyah 4 rakaat. InsyaAllah dia masih lagi duduk dalam senarai penerima baitun fil jannah, mahligai dalam syurga. Tuan-tuan dan puan-puan, bahagia kita kalau setiap hari kita dapat. Allahu Akbar. Suka atau suka? Alhamdulillah. Ya. Ya. Taib. Jadi kita ada lagi yang tak tersenarai. Solat apa? 4 rakaat sebelum asar. Ini tak masuk dalam 12 ni. Tapi ada hadis lain. Nabi SAW bagi tahu, rahimallahu mura'an salla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah Ta'ala bagi rahmat kepada orang yang solat sebelum asar 4 rakaat. Jadi kata di para ulama hadis, siapa nak tempias doa Nabi ni, jangan tinggal berapa? 4 rakaat sebelum asar. Tadi belum lepas zuhur 2. Ya, ada hadis lain pula. Nabi SAW bagi tahu, siapa dia solat 4 rakaat selepas zuhur, Allah Ta'ala akan beri kepada dia syurga. Ada hadis lain. Maknanya kalau kita betul-betul nak full, kita kena buat 2 sebelum zuhur, 4 sebelum zuhur, 4 juga lepas zuhur. 4 sebelum asar. Sebelum maghrib agak longgar. Kalau ada peluang kita solat, Nabi kata sallu qabla al-maghribi, sallu. Solat belum maghrib. Liman sya', Nabi kata siapa dia nak. Maknanya kalau kita masuk ni belum qamat, solat je lah. Ada setengah orang tu berdiri kat tangga. Dia kata kenapa tak solat? Tak muakkad. Tuan-tuan dan puan-puan, kita jangan cerdik sangat. Jangan duk kira banyak dengan Allah Azza wa Jalla. Setiap kita sujud pada Allah, setiap kita solat, kita baca Fatihah, kita baca selawat, kita baca doa, baca zikir. Berapa banyak? Pernah Nabi kita lalu tepi kubur yang baru dikebumikan. Nabi lalu. Rasulullah tanya, kubur siapa ni? Sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kata ni orang baru meninggal. Nabi kata dia nak apa? Nabi kata 2 rakaat yang ringkas, yang kamu solat itu, orang dalam kubur ni lebih berharap, lebih baik daripada dunia yang kamu miliki. Kalau dia boleh solat 2 rakaat aja, harga dia lebih mahal daripada dunia yang kita ada sekarang. Ada peluang solat ya. 2 rakaat sebelum isya sama juga. Dan soalan tadi 4 rakaat selepas isya. Ada lagi riwayat mengatakan Nabi SAW dia solat 4 rakaat lepas isya. Jadi tidak jadi masalah. Manakala kita ambil 4 rakaat, maknanya yang 2 tadi masuk dalam pakej 12. Yang 2 lagi tu masuk dalam pakej yang Nabi kita solat lepas isya 4 rakaat. Buat.
Ada hadis ke ada riwayat orang duk viral sekarang ni, siapa dia solat lepas Isya 4 rakaat, orang ni dapat pahala qiyamul lail. Saya semak hadis itu tidak warid, tidak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ada disebut di kalangan para sahabat. Jadi yang pentingnya amalan Nabi ada 4 rakaat lepas Isya, jangan ditinggalkan. Jadi alhamdulillah kemudian kita tambah dengan 2 duha minimal dia. Kalau tuan-tuan boleh buat 4, cantik. Nah, kau comel. Nah. Tapi kita tak boleh kempen banyak-banyak. Kita ambil 12 rakaat yang muakkad, 2 duha, jangan lupa 3 rakaat witir. Kita kata alhamdulillah, sudahlah seharian kita dah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak jauh daripada kehidupan kita insya-Allah. Sekarang ni kita dah bagi kepada para jemaah sekalian risalah. Dapat dah? Sila. Ya. Ya. Baik. Itulah yang kita kata Sayyidina Abdullah bin Abbas bila dia tafsir ayat bil asyi wal isyraq, dia kata isyraq tu duha lah. Itu waktu duha dah. Sebab itulah saya sendirilah, kalau kita ada kerja gini, cukup ya waktu tu kita terus ya salat dengan niat duha, lepas tu kita keluar. Kalau tak ada tak sempat nanti pun kita dah duha pada pagi tu. Adapun teori yang sebut kata waktu yang pendek tu, tidak ada nas yang menunjukkan perkara yang tersebut. Jadi kita jangan persempitkan apa yang telah diperluaskan, insya-Allah. Baik. Sekejap. Kita nak sudah ni ni risalah yang kita beri ni tajuk dia boleh. Lepas ni kita buka soalan. Tak apa. Lama lagi nak subuh ni kan. Risalah yang kita beri ni tajuk dia selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan dia dengan beberapa lafaz yang sahih. Jadi sekarang ni bila mari bulan Maulud ni, alhamdulillah semangat kita berselawat tu kuat, betul tak? Kadang-kadang orang tanya nak selawat yang mana? Kita kata selawatlah dengan selawat yang Nabi kita ajar. Sebab riwayat yang 8 ni saya kumpul, di banyak lagi, ada lagi riwayat lain. Di antaranya format yang kita ambil, format yang sahabat bagi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya, "Ya Rasulullah, kita dah pandai nak salat, nak salam. Assalamualaikum Rasulullah, tapi Allah perintahkan kami supaya berselawat. Kaifa nusalli? Macam mana kita nak selawat?" Maka Nabi ajar, Nabi kata qulu, kata. Ikut. Dia pun ajar Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai ke innaka Hamidum Majid. Jadi kata Imam Ibn Hajar, tengok dalam kertas tu. Kata di Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya tentang kaifiat membaca selawat ini, setelah mereka menanyakannya, menjadi petunjuk bahawa itu adalah nah selawat yang paling utama. Kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memilih bagi dirinya kecuali yang paling mulia dan paling sempurna. Jadi paling utama sekali kita kekalkan dengan selawat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun para ulama mengatakan lafaz selawat itu luas. Boleh je kita selawat Allahumma salli wa sallim Muhammad, tak apa. Tapi mengekalkan lafaz yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat tinggi darjah. Kalau ada orang kata selawat dia lebih afdal lagi, kita kata la. Ibn Hajar kata tak adalah Nabi nak ajar kepada sahabat yang tidak afdal. Tidak mungkin. Jadi dalam ni ada 8 riwayat. Tuan-tuan ambil lah. Bermula daripada maghrib hari Jumaat, kita mula selawat. Nombor 1 10 kali, 2 10 kali, 8 riwayat dapat 80. Tapi kalau kita naik upgrade sikit, nombor 1 100 kali dalam masa 24 jam, bukannya satu masa. Ulama kata gedung selawat itu bermula daripada Khamis, maghrib Khamis sehingga maghrib Jumaat. 24 jam. Kalau tuan-tuan boleh 100 kali satu, maknanya kita boleh 800 ini, kita tambah yang lain lagi 200, kita dapat 1000 kali. Siapa dia kata kita miskin, insya-Allah.
Dan tadi sebutkan dalam hadis tadi, hadis amin tadi, Nabi kata apa? Siapa dia dengar selama aku tidak selawat, orang itu akan dijauhkan daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka kita mengatakan itu tidak boleh. Jadi alhamdulillah, saya cubalah bantu muslimin dan muslimat dengan lapak-lapak ini supaya kita ada format yang mudah untuk beribadat. Baik, kita buka soalan. Fadal. Ya. Qada. Jadi alhamdulillah, terima kasih. Isu sekarang ni masalah orang nak solat sunat tapi dia ada qada. Solat sunat dengan qada. Jadi kalau kita ada yang mengatakan selagi tak habis qada tak boleh solat sunat. Kita pun duk fikir, bila aku nak solat sunat qada tak habis. Jawabnya akhirnya dia mati tak solat sunat lah. Maka dengan itu kita tengok pandangan, berbagai pandangan alim ulama kita ni, ada yang katakan kena qada, ada yang kata tak perlu qada. Jadi kita ambil jalan yang lebih mudah, lebih ringan lah insya-Allah. Kita mengatakan bahawa kita akan solat sunat yang Nabi anjur tadi. Solat qabliyah, solat ba'diyah yang rawatib ni kita solat. Lepas daripada itu kita qada yang waktu lain itu. Kalau ada perdana lain tu kita tinggalkan, perdana kitanya solat qada. Jadi mana kita campur jamak di antara kita qada solat yang lama-lama dengan kita solat sunat yang bersifat harian. Kalau tak solat hari ni esok dah tak ada dah. Jadi campur. Jadi kalau kata kita nak kat terus selagi orang ada qada tak boleh solat, kita kena tengok juga masalah kita sekarang ni. Kita ni ada hutang. Tapi ada hutang yang bersifat bertangguh. Orang ada hutang tak boleh pergi. Contoh nak pergi haji tak boleh, dia kena bayar hutang orang dulu. Hutang beli kereta berapa tahun? Berapa tahun? Antara 9 7 tahun. Adakah 9 tahun tak ada pergi haji sebab kita ada hutang? Tak ada. Sebab hutang tu dia bersifat bulanan. Jadi kita sekarang ni pun satu analogi yang mudah lah kalau boleh diterima. Kita mengatakan oleh kerana sifat ni sifat harian, kalau kita tangguh hari ni tak ada lagi kita punya solat sunat sampai bila-bila, maka ya kita kena buat yang rawatib tadi, lebih-lebih lagi yang muakkad. Kemudian lain itu kita habiskan masa dengan qada. Wallahu a'lam. Itulah yang saya boleh simpulkan setakat yang kita duduk lihat dalam perbincangan para ulama di antara yang lega dan yang ketat. Kalau ambil yang ketat memang tak boleh solat langsung. Habis bila orang nak solat? Kesian pakcik-pakcik bila Ramadan. Dia solat, dia duduk bercanda. Kenapa pakcik tak solat tarawih? Saya ada qada. Dah kenapa tak qada? Qada dah tadi 2 rakaat, tak larat dah. Akhir sekali begitulah hidup dia. Baik, itu respon secara ringkas. Ada soalan lagi, kita ada penuntut ilmu yang mana dicadangkan sebagai permulaan. Kitab menuntut ilmu ni banyak, tapi ada satu kitab, ada buku yang saya tolong sahabat-sahabat kita terjemahkan. Tajuk dia Adabud Darisi wal Mudarris. Adab murid dengan guru, yang diambil daripada muqaddimah kepada kitab Imam Nawawi. Kitab ni ada dalam internet, ada, cari Adab murid dengan guru yang ditulis oleh Al-Qasimi. Qasimi ni seorang ulama Syam yang diterjemah oleh sahabat-sahabat kita. Kalau tengok nama saya ada kat depan tu, kata-kata pengantar tu betul lah buku tu. Oh, dia kata duduk KP hok dia ya. Nah, kita tidak KP hok kita, tapi mudah sebab buku tu kita dah gunakan. Kita pun dah semak bacaan dia, mudah, dia punya adab tu mudah. Nak belajar kita adab mudah, masalah kita ni nak beradab ya payahnya, itu masalah. Baik, kalau ada soalan yang terakhir lah, masa dah lewat. Ya.
Baik, terima kasih. Pencerahan yang bagus-bagus nanti. Nah, dalam sebuah qaryah, daerah, dia ada masjid besar. Kemudian ada surau kecil-kecil macam kita ni, termasuk surau. Sebenarnya tarah masjid dah ni kalau pilih ke rupa dia ni. Surau Jumaat. Boleh naik masjid lah, Masjid Al-Amin cantik. Jadi ada orang kata kenapa tak pergi solat di masjid? Solat di masjid orang ramai, lagi jauh langkah lagi banyak. Kita kata kita kena ingat, Nabi SAW sebut setiap tempat tu dia kena ada solatul jamaah. Macam kita ni setiap taman kena ada solat jamaah. Tetapi kalau kita nak pergi semua ke masjid, siapa nak solat di taman kita? Siapa nak ihyakan, menghidupkan sunnah di tempat kita? Nanti bila orang tak pergi, dia tak nampak. Bila orang pergi ke tempat lain, dia tidak nampak kemeriahan. Meriahnya suasana Islam di sebuah kampung, sebuah taman, sebuah daerah apabila ramainya orang solat di masjid itu. Tanda kemeriahan. Jadi kita nak meriahkan kampung kita solat sini. Cuma sekali-sekala nak tambah nilai apa tadi kita kata nilai pahala. Mari ni aku nak pergi masjid lah. Kebetulan aku ada kuliah di sana, kita pergilah sekali-sekala. Tapi kalau kita pergi menyebabkan surau di dalam taman kita tak boleh solat, menghidupkan satu sunnah lebih baik daripada kita matikan dia. Dan kalau kita solat di taman kita, ia menyebabkan orang lain bersemangat. Pak Haji ni ada, Tuan ni ada, lebih-lebih kita ni ada orang kenamaan dalam taman kita, berpangkat datuk, Tan Sri apa Sri. Kita kalau boleh jalan kaki ya kita pergi ke surau tu, biar masyarakat sekeliling nampak, takkanlah orang tua tu berjalan, aku tak pergi. Jadi menggalakkan orang lain untuk ihya, lagi banyak pahala. Kadang-kadang kita solat di surau, kita dapat takbiratul ihram. Nak pergi masjid jauh tu tak sempat, boleh jadi masbuk. Maka di sini satu kaedah mengatakan al-hifazu 'ala salah. Menjaga zat solat itu lebih baik daripada menjaga tempat solat. Mana kalau kita pergi masjid ni, kita dapat sunat qabliyah. Masjid surau ni dapat sunat qabliyah. Kita dapat lagi takbiratul ihram bersama imam. Pergi masjid jauh, qabliyah pun tak sempat, takbir tak sempat. Kita solat di tempat kita lebih baik. Ini satu kes yang berlaku zaman saya dulu. Kita nak pergi masjid Nabi. Kalau orang duduk di hotel sebelah Oberoi Madinah tu, ada satu masjid kecil nama dia Masjid Bukhari. Yang kalau duduk sebelah tu dia nampak. Jadi kadang-kadang sampai Bukhari orang qomat. Kalau saya masuk, saya dapat takbiratul ihram. Tapi kalau saya pergi masjid Nabi, mungkin masbuk 2 rakaat. Jadi para ulama Madinah kata menjaga solat itu sendiri lebih baik daripada jaga tempat solat. Mana masuk sini dapat takbiratul ihram, walaupun kita tak dapat pahala 1000, daripada kita masbuk dengan imam di Masjid Haram pada dapat pahala 1000, dia kata mu solat sini. Kalau nak pergi ambil pahala Masjid Haram, pergi awal. Jadi adalah perbahasan. Jadi kita secara alam nyatanya kita kena ihyakan surau di tempat kita, sebab itu satu menghidupkan satu sunnah, menggalakkan orang lain untuk datang. Kita banyak lagi aset-aset pahala lain. Cuma sekali-sekala nak tambah punya pahala, kita pergilah masjid yang jauh untuk memeriahkan suasana. Wallahu alam. Jadi setakat tu dululah kuliah ringkas kita malam. Kalau ada lagi soalan, takut tak puas hati kita buka ya. Tak ada kuliah dah lepas ni. Habis dah. Baik, pengurusi kata setakat itu dulu. Kita kena patuh kepada speaker. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.